Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kali ini video yang terbaru untuk hukum linear. Rasanya cikgu belum pernah buat lagi video berkaitan hukum linear. So this is the first video regarding this topic. Dan hukum linear ni kita belajar untuk KSSM. Ianya berada dalam bab 6. Yes, bab 6 selepas tajuk janjang. Okey, kita belajar tentang hukum linear. So far dalam kelas, apa yang kita dah belajar berkenaan hukum linear? Ni cikgu recap sikit untuk kita bantu kawan-kawan kita yang mungkin ada masalah nak datang ke kelas pada hari-hari yang berkenaan. So dia dah tertinggal. Jadi PDPC online ni adalah untuk recap semula apa yang setakat ni kita dah belajar. Kita sama-sama tolong supaya sama-sama kita dapat manfaat dia. Betul tak? Itulah fungsinya kan. So jangan lupa subscribe, like dan share cikgu punya video ni supaya lagi ramai kawan-kawan kita tu yang menghadapi kesulitan untuk tajuk hukum linear ni mendapat manfaat dia. Okay, so first kali kita belajar cara nak tentukan graf linear dan graf tak linear. Cikgu ada bertanya pada murid-murid di kelas, sewaktu set induksi, apa bezanya graf tak linear dan graf linear, dan 90% of them dapat jelaskan pada cikgu tentang graf linear, which is mereka kata graf linear ni, maksud linear itu sendiri adalah garis lurus. So graf linear adalah suatu graf yang berkadar terus, which is very correct lah, betul lah kan. Graf yang berkadar lurus adalah graf linear. Tetapi kita kena tahu juga graf songsang juga adalah graf linear kalau in terms of garis lurus, betul tak? Okay, and then graf tak linear. Untuk graf tak linear ni pula, benda ni sebenarnya kita dah jumpa terlebih dahulu dalam graf fungsi. Ingat tak masa kita belajar graf fungsi, kita kenal dengan graf kuadratik. Okay, salah satu bentuk graf kuadratik, kita ada bentuk graf senyum. Ini contohnya graf tak linear. Dan pada waktu tu juga, murid-murid cikgu juga memberikan respon yang mana graf linear ini, nilai X dia, kuasa untuk X mestilah 1. Manakala untuk graf tak linear, kuasa untuk X boleh jadi 2, boleh jadi 3 dan macam-macam lagi lah. Mungkin jadi X. Macam ni kalau X negatif 1. Linear ke tak linear? Itu masih lagi dikira sebagai graf linear sebab dia adalah graf, walaupun dia merupakan graf songsang, sebab bila grafnya adalah graf X negatif 1, X negatif 1 maksudnya ianya adalah graf 1 per X. 1 per X adalah graf berkadar songsang. Kita tengok contoh graf linear dulu, and then cikgu akan tunjukkan graf berkadar songsang ni. Graf linear adalah graf berkadar terus, ataupun graf dalam satu garis lurus. Maksudnya graf kita boleh jadi bentuknya begini, straight line. Dan kalau kita tengok in terms of garis lurus, maksudnya kita juga boleh mengatakan bahawa graf songsang juga adalah graf linear. Kerana ianya juga adalah graf yang mempunyai garis lurus. So jangan fikir graf linear ni hanya melibatkan graf berkadar terus sahaja. Ianya juga melibatkan graf songsang, asalkan syarat dia X kita adalah kuasa 1 dan ianya bergaris lurus. Bila garis lurus tu pula kita belajar kemudiannya dalam kelas yang seterusnya, kita belajar yang garis lurus ni dia ada satu term lain dalam hukum linear, iaitu garis lurus penyuaian terbaik. So apa kriteria yang boleh kita katakan bahawa suatu garis lurus kita itu mempunyai penyuaian yang terbaik? Cikgu bagi contoh satu bentuk graf, satu bentuk lakaran graf, tapi kita ada plotting pada graf berkenaan. Kalau perhatikan, graf contoh yang cikgu bagi, yang kita dah siapkan plotting, awak dapati tak semua plot kita ni berada pada garis merah. Garis merah kita ni, nampak tak? Ada dua plot yang tak kena. Di bawah satu dan di atas satu. Jadi melalui graf ini, cikgu akan terangkan apa yang dimaksudkan sebagai garis lurus penyuaian terbaik. Dia ada kriteria dia. Syarat dia yang pertama, mesti melalui 3 atau lebih titik plot. So awak tengok cikgu punya garis lurus warna merah ni, dia melalui 1, 2, 3, 4. Melalui 4 titik plot. Syarat yang kedua,
mesti seimbang titik atas dan bawah. So titik atas bawah ni titik apa? Titik yang tak kena pada kita punya garis lurus. Okey, titik yang tak kena ni mesti seimbang. Kalau ada dua titik yang tak kena, pastikan satu titik berada di atas, satu titik berada di bawah. Ataupun kalau sekiranya kedua-dua titik itu berada di bawah, ia mestilah pada jarak yang sangat-sangat dekat dengan garis lurus. Dan baru kita boleh kata garis lurus kita tu penyuaian terbaik. Okey, syarat yang terakhir, syarat ketiga, menyentuh paksi Y. Okey, cikgu banyak kali tekankan kat dalam kelas, bila awak buat graf garis lurus penyuaian terbaik, pastikan awak punya garis lurus ni menyentuh paksi Y. Okey, kenapa mesti menyentuh paksi Y? Sebab nanti awak akan kaitkan awak punya hasil plotting ni dengan equation garis lurus. Okey, apa equation garis lurus yang kita dah belajar? Y sama dengan mx plus c. Okey, Y sama dengan mx plus c. Yang mana Y besar ni adalah pemboleh ubah pada paksi Y. M ini adalah kecerunan. X besar adalah pemboleh ubah pada paksi X. Dan C kecil ni adalah pintasan Y. So, untuk kecerunan ni tak ada masalah. Okey, kecerunan tak ada masalah sebab dia berdasarkan rumus. Iaitu Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Okey, mana kita nak dapat Y2, Y1, X2, X1 ni? Berdasarkan titik yang berada pada garis lurus penyuaian terbaik. Okey, biasa cikgu akan rekomenkan student cikgu untuk buat garis lurus penyuaian terbaik ni, kita buat daripada titik yang paling atas. Okey, kemudian kita cuba sentuh sebanyak mungkin titik dan pastikan ianya menyentuh paksi Y. Okey, so lepas tu kita akan ambil titik yang paling atas ni dengan titik selepas itu yang kena pada garis lurus. Dan bila kita ambil titik ni, kita terus refer pada jadual yang kita pakai untuk kita plot graf. Okey, kalau dalam jadual tu kata titik itu koordinatnya adalah, okey, contoh koordinat titik cikgu ni adalah 4, 6. Okey, yang titik bawah ni pula koordinat dia 3, 5. Okey, jadi yang berada di atas, okey, titik yang berada di atas ini kita akan namakan dia sebagai koordinat untuk X2, Y2. Okey, manakala yang bawah ni pula dia akan jadi X1, Y1 dan kita just masuk dalam rumus. Okey, macam mana pula kalau kita terbalik? Okey, kalau terbalik Y1 dengan Y2, X1 dengan X2 tak ada masalah. Dia akan jadi masalah bila awak terbalik, atas ni awak buat X, bawah ni awak buat Y. Tu masalah. So, kecerunan awak akan dapat lain. Okey, kalau awak just terbalik je lah X1 atau X2 kan, contohnya awak buat 3 tolak 4, bukannya 4 tolak 3. And then yang ni pula 5 tolak 6, bukannya 6 tolak 5. Awak macam tu, awak terbalik tau. Awak terbalik. Tapi masih lagi Y per X, dan awak akan dapat kecerunan yang sama. Sebab negatif dengan negatif, dia akan cancel, dia akan dapat kecerunan yang positif. Okey, tu secara matematiknya lah. Tapi kalau awak buat terbalik, memang jadi lain lah jawapan. Okey. And then last sekali pintasan Y. Pintasan Y ni yang sebenarnya kita boleh dapat terus daripada kita punya garis lurus penyuaian terbaik. Okey, sebab itulah cikgu selalu kata, bila buat garis lurus ni, teruskan sampai dia menyentuh dekat paksi Y. So, bila menyentuh paksi Y, jadi dah tak ada masalah lah. Satu, graf awak nampak perfect. Nak sebut perfect, orang tersekat. Nampak perfect. Dia tak nampak macam ada lubang kat tengah. Okey, sebab tak semua jadual akan bagi awak plotting untuk X sifar, Y sifar tau. Kena ingat benda tu. So, kadang-kadang dia berhenti sampai sini je. Plotting dia yang pertama adalah dekat sini. So, bila plotting dia yang pertama kat sini, awak perhatikan, kalau awak tak teruskan sampai menyentuh paksi Y, awak punya garis lurus macam ni lah, tergantung gini. So, teruskan sampai ke paksi Y, then automatically awak akan dapat pintasan Y berdasarkan graf. Itu yang pentingnya. Okey? Jadi, Y sama dengan MX plus C ni kita akan pakai sangat banyak dalam hukum linear. Terutamanya bila nanti, ini subtopik yang terbaru, kita nak tukarkan suatu persamaan tak linear. Contoh kita ada satu persamaan kuadratik. Apa kita nak bagi persamaan kuadratik kita? Okay, contohnya persamaan kuadratik kita adalah Y sama dengan PX kuasa 2 tolak Q. So, obviously ini adalah persamaan tak linear sebab X lebih besar dia punya kuasa dia. Okey, X berkuasa 2, bukannya X kuasa 1. X kuasa 1 dan itu adalah linear. Kalau X kuasanya lain, kuasanya 2, 3 dan selebihnya,
ianya bukan linear. So untuk gunakan garis lurus hukum linear ni, awak kena tukarkan persamaan ni ke dalam bentuk linear. So macam mana nak tukar dalam bentuk linear? Okey, awak akan jadikan X kuasa 2 ni kepada X kuasa 1. Maksudnya X kuasa 2 jadi X kuasa 1. Macam mana? Dia ada 2X. Okay, X kuasa 2 adalah X darab X. Betul? So kalau kita nak buang 1, maksudnya kita kena bahagikan dia dengan X. Bila kita bahagi dengan X, so kita cancel bawah, kita cancel 1 dekat atas. Tinggal 1 X. So kita akan jadi linear. Okey, so berdasarkan cara ini, teori ini, kita akan perkan sekarang semua ni dengan X. So Y pun akan per X, Px kuasa 2 per X, Q perkan dengan X. Okey, kenapa cikgu tak perkan dengan X kuasa 2 untuk matikan je X tu? Okey, tak boleh. Kalau awak perkan dengan X kuasa 2, dan dekat Y ni akan jadi Y per X kuasa 2. Q akan jadi per Q X kuasa 2. Benda tak solve. Okey, benda tak settle sebab masih ada X kuasa 2 kat situ. So, pada akhirnya persamaan kita ni, kita akan dapat Y per X. Okey, sama dengan yang ni kita dah kata tadi. X kuasa 2 adalah X darab X. Bila per dengan X, maksudnya akan tinggal satu saja X dekat sini. Kita boleh cerita ni juga dari segi hukum indeks. Okey, bila asasnya sama, ada indeks 2, indeks 1, jadi 2 tolak 1 akan tinggal 1. So, kat sini akan jadi Px sahaja. Yang ini akan jadi Q per X. Okey, jangan gelabah bila nampak persamaan awak dah jadi macam ni. Bila awak masukkan dalam jadual, awak buat plotting, awak akan dapat garis lurus. So, don't worry. Okey. Jadi, subtopik ini yang last kali kita belajar dalam kelas hari tu. Bukan last dalam bab hukum linear. Dia last yang kita belajar hari tu. Ada lagi lepas ni subtopik lain untuk hukum linear. So, last kali kita belajar dalam kelas, kita belajar cara nak tukarkan persamaan tak linear ini menjadi persamaan yang fit dengan hukum linear. Supaya kita boleh buat garis lurus penyesuaian terbaik. Baik, latihan yang kita akan bincangkan hari ini adalah latih diri 6.5 soalan 2, dan kita akan buat sedikit soalan di bahagian latihan intensif. Okey, sebenarnya kedua-dua soalan yang kita akan buat hari ini adalah berdasarkan subtopik menukarkan persamaan tak linear kepada persamaan linear. Betul tak? Betul. Okey, kita mengaplikasikan hubungan mengaplikasikan hukum linear kepada hubungan tak linear. Macam itulah lebih kurang tajuk dia. Okay, awak tengok nanti. Cikgu akan bagikan muka surat dekat bahagian info, kat bahagian description untuk kita punya video. Okay, so tengok muka surat kat situ. Okay, apa yang ada dalam soalan latih diri 6.5? Okay, so kita perlukan ini highlighter. Okay, jadual di bawah menunjukkan nilai-nilai X dan Y yang didapati daripada satu pemerhatian eksperimen dan pemboleh ubah set X dan 1 per Y. Okay, ni kita panggil set X sebab supposedly kita dah belajar dalam bab 4. 4 ke? Bab 4. Indeks, set dan logaritma. So, kita dah tak panggil ni square root X, kita panggil dia set X. Dan 1 per Y dihubungkan oleh persamaan. Ni persamaannya. Okey, 1 per Y sama dengan P set X tambah Q dengan keadaan P dan Q ialah pemalar. So, dia dah bagi dekat kita clue kat sini. P dan Q pemalar. Dalam kita punya persamaan linear, okey, persamaan linear kita adalah, mana cikgu contoh sini Okey, persamaan linear kita kan Y sama dengan MX plus C. Okey, dalam persamaan linear kita, Y ni pemboleh ubah. Okey, Y ni adalah pemboleh ubah. X ni pun pemboleh ubah. Jadi, M dan C ini adalah pemalar. Okey, bila dia kata P dan Q ialah pemalar, so kita boleh detect sini. P dengan Q ni pemalar. Kalau dalam kita punya persamaan, kita kena refer ni dengan kita punya persamaan linear. Okey, M kita ni, dia pemalar kan? Dan dia duduk dekat sebelah X. So, maksudnya P kita adalah M. Betul tak? Okey, so kita keluarkan. P kita adalah M. Kalau P ni M, maksudnya P ini adalah kecerunan. Sebab M ni kecerunan dalam Y sama dengan MX plus C. And then dia kata Q ni pun pemalar. Q pemalar. Q duduk single. So, apa yang duduk single? C. C ni duduk single. So, Q ni adalah C nilainya.
So kita boleh assume yang Q ini adalah y-intercept sebab C adalah y-intercept. Y-intercept adalah pintasan y. Okey, dan kita dah tengok pada dia punya nota, dia punya fakta info dia. Kita tengok pula pada jadual. Dia bagi kita jadual set X dan juga 1 per Y. Okey, so tak ada masalah pun dengan jadual ni. Kita tak perlu tambah pun jadual baru sebab dia tally dengan kita punya persamaan. 1 per Y adalah pemboleh ubah Y. Okey, kita tengok Y. Okey, pemboleh ubah Y. And then set X adalah pemboleh ubah X. So, kita buat je nantilah pada paksi. Okey, tambah lagi dia kata plot graph 1 per Y melawan set X. Okey, so set X adalah paksi X nanti. 1 per Y adalah paksi Y. Okey, sebab bila kita plot melawan ni maksudnya 1 per Y melawan set X. 1 per Y, jadi tak bentuk paksi juga. 1 per Y melawan set X. Melawan. Boom, boom, boom macam tu. Okey. So, kita tengok apa soalan nak. Dia kata, dia suruh awak plot graph. Okey, 1 per Y melawan set X. Dengan menggunakan skala. Okey, apa skala dia bagi? 1 cm. Oi, kocik 1 cm je skala. 1 cm kepada 0.5 unit. Pada kedua-dua paksi set X dan paksi 1 per Y. Maksudnya paksi Y, paksi X kita adalah 0.5 unit setiap satu senggatan. Jaraknya adalah 1 cm. Seterusnya, lukis garis lurus penyuaian terbaik. Okey. So, jom kita buat graf. Okey, dia kata tadi 1 cm kepada 0.5 kan. So, kalau siapa yang ragu-ragu 1 cm tu besar mana, awak boleh tengoklah berdasarkan awak punya pembaris. Okey, ini pembaris awak. Tu balik malah cikgu. Okey, so 1 cm. Perhatikan 1 cm. Nampak tak? Sini sifar. Sini 1, sini 2. Jadi 2 yang besar ni, 2 kotak. 1 kotak besar garis gelap dan pekat ini jaraknya adalah 2 cm. Ukurannya adalah 2 cm. So di sini adalah 1 cm. Oh, nampak tak kecilnya graf kita? Okey, so 1 per Y tadi berdasarkan dia punya persamaan 1 per Y. Okey, cikgu salin persamaan kat atas ni. 1 per Y sama dengan P set X tambah Q. Jadi 1 per Y adalah paksi Y. So sini adalah paksi Y kita. Paksi Y kita yang paling besar adalah 2.75. Maksudnya kita boleh jadikan dia 3 lah. Okey. So kita buat daripada atas saja. Sebab nanti daripada bawah tak nampak pula dan kertas cikgu. Okey, so ini paling atas. Ini adalah 1 per Y. Kita boleh terus tanda. Ui, tak nak. Pensel dulu. Kita sketch dulu. 1 per Y. So, sini kita anggaran 3. And then, jaraknya dia kata tadi 0.5 unit. Maksudnya 3 setiap 1 cm. So, sini adalah 2.5. Sini adalah 2. Okay, sini adalah 1.5. Sini adalah 1. Sini adalah sifar 0.5. Sini adalah sifar. Oi, nampak tak? Kecil je. Kalau ikutkan standard SPM, skala ni tak lepas ni. So, rasanya mungkin tak tahulah kalau dia ada silap. Sebab kalau awak tengok dekat jawapan belakang, graf dia adalah 2 cm kepada 0.5 unit. So, mungkin salah dekat sini kot. Tak apa, kita ikut je soalan. So, ini kita punya 1 per Y. And then, kita punya set X. Set X kita start daripada 0.70. Paling tinggi adalah 1.8 sifar. So kita geraklah terus sampai sini. Kita cuba 0.5 1 1.5 2 mai. Kocik nah. 2 okey. So dia jadi kuntut begini graf kita kan. Okey, tak apa, kita panjangkan sikit. Okey, sini kita naikkan 2.5. Sini kita buat 3. Okey. Jadi tu. Boleh dah tu. Okey. So, dah buat macam ni. Maka kita pun garislah elok pakai pen. Pakai pensel pun boleh. Tapi pastikan pensel tu tebal lah garisan dia. Okey, so garis. Okey, terus label. Kita punya paksi X adalah set X. Kita punya paksi Y adalah 1 per
Y. Okey, lepas tu kita buat senggatan. Okey, so kita dah siap. Kita punya paksi, senggatan, dah siap dia punya skala, label paksi. Okey, semua dah ada. Okay, jangan lupa tajuk graf kita adalah graf 1/Y melawan set X. Mesti ada tajuk. Okey, now kita pergi ke plotting. So, kita akan plot. Okey, bila kita nak plot, kita kena tahu cara nak baca tau. Okey, kita kena tahu cara nak baca senggatan pada kita punya graf. Kalau kita tengok kat sini, sini sifar 0.5. So, ni simple je. Kalau sini 0.5, jadi sini kita boleh buat 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5. Okey. So, yang ni kita tak perlulah nak kira guna rumus ke apa. Tapi kalau contohlah dia bagi kat kita dia punya skala. Okey, dia punya skala tu nampak macam susah sikit. Jadi apa yang awak boleh buat adalah awak ambil dia punya nilai senggatan yang pertama 0.5. Okey, kemudian awak bahagikan dengan ada berapa kotak dekat situ. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5. So kita bahagikan dengan 5. Kita akan dapat dekat sini 0.1. Okey, maksudnya setiap satu kotak ini nilainya adalah 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5. Itu cara nak kira dia punya senggatan. Okey, so kita plot. Okey, kita punya nilai X 0.70, Y 1/Y kita 0.62. 0.70 dekat sini 0.62 adalah di sini. 0.7, sini 0.6, agak-agak je lah 0.62 sini lah. Okey, sebab tak boleh kan, dia kan lepas 0.6, 0.7 terus kalau ikut senggatan ni. Okey, so kita naikkan sikit aja. And then sini 1 dengan 1.2, 1, 1.2, 1.1, 1.2, nyaris je silap. Okey, lepas tu 1.22, 1.1, 1.22, sikit ke sini 1.65. Okey, 1.5. Duduk kat sini, 1.1, 1.2, 1.22, 1.6, 1.65. So dekat sini lebih kurang. Okey, lepas tu ada 1.45 set X 1.45 dengan 2. 1.4 sini, 45, so tengah-tengah lah dengan 2 2 kat sini, so tengah-tengah ni. Okey, lepas tu kita ada 1.58, 2.38. 1.58. 5, 6, 7. So 5 dekat sini lah 1.58. Dekat sini 2.38. Oish, dia susah sikit sebab dia punya nombor dia bagi 2 titik perpuluhan, tapi senggatan dia bagi 1 titik je. So sini 1.58 dengan 2.38, 2.1, 2.2, 2.3, 2.38 dekat-dekat dengan 4. 1.58 dekat-dekat dengan 1.6. So kat sini lebih kurang. And then last sekali 1.8 dengan 2.75. 1.8 kat sini, 2.75, 2.6, 2.7, 2.75 tengah-tengah. Okey, gitu. Okey, sekarang kita akan buat garis lurus penyuaian terbaik. So, cikgu akan tarik garisan tu pakai pensel. Okey, so kita buat garis lurus penyuaian terbaik. Pastikan dia memenuhi ketiga-tiga syarat kita tadi. Mesti kena lebih daripada 3 titik yang kita plot. Kalau tak kena, titik yang tak kena tu mesti seimbang atas dengan bawah dan dia mesti menyentuh paksi Y. Kalau kita tengok kat sini, kemungkinan menyentuh paksi Y dia adalah berada di bahagian yang negatif. So, kejap lagi kita akan tarik paksi Y kita turun bawah sikit. Okay, so kita try sambungkan dulu. Kita ambil titik paling atas. Kita try matchingkan. Okay, sebanyak yang boleh. 3, 4, almost 4 kat sini. Okay, so ni boleh kena. Okay. Okay, so kita kat sini kalau kita perhatikan, kita dapatkan dengan 1 titik, 2 titik, 3 titik, almost 4 titik nak kena. Okay, so kita akan dapat dekat sini kita punya intercept. Kita lepaskan lagi ke bawah. Senang kita nak kira intercept sekejap lagi. And then
kita panjangkan kita punya paksi Y. Okey, kita panjangkan sikit turun ke bawah. Okey. Jadi kalau sini 0.5, maksudnya ini adalah negatif 0.5. Sini adalah negatif 1.0. Sini negatif 1.5. Okey. Dah siap? So, kita akan jawab soalan yang seterusnya. Okey, daripada graf, cari nilai Q, P dan Y apabila X sama dengan 1.21. So, dia kata daripada graf. Okay, so soalan minta daripada graf. Tadi tak perasan pula soalan tak nampak kan. So, daripada graf cari Q, P, Y. Okay, so apa dia Q dengan P? Ni kita dah decide tadi. Kita dah kita dah samakan dia. Kita dah bandingkan dia dengan persamaan garis lurus, iaitu Y sama dengan MX plus C. So, soalan pertama Q. Q adalah C. C adalah Y. Intercept pintasan Y. So, kita tengok pintasan Y berapa nilai dia. Sini kita ada negatif 0.5, negatif 0.6, negatif 0.7. Dia kena di sini, di tengah-tengah ni. So, ianya adalah negatif 0.75. Okey, jadi nilai Q kita yang pertama adalah negatif 0.75. Okey. Soalan seterusnya, dia suruh cari P. Kalau ikut Y sama dengan MX plus C, P adalah M. Maksudnya P ni adalah kecerunan. Okey, jadi untuk mencari P, kita perlu gunakan rumus Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. So, kita cari Y2 dengan Y1, X2 dengan X1 dulu. Macam cikgu kata tadi, kita akan tengok pada kita punya jadual. Okey, ini jadual kita. Ini kita punya graf. Okey, kita tengok titik yang kena. Titik pertama tak kena, titik yang kedua kena, titik ketiga kena, titik keempat pun kena. Okey, yang betul-betul kena dekat tengah adalah pada titik yang ke. Okey, cikgu nak ambil yang ni lah. Titik yang kedua ni. Mana cikgu punya pen biru? Okay, cikgu nak ambil titik yang ini. Yang betul-betul cikgu tengok betul-betul dia kena dekat titik tengahnya. Yang cikgu confident sikit. Okay, so titik yang kedua dengan titik yang ketiga. Jadi kita tengok dalam kita punya jadual. Titik yang kedua dia adalah 1.2. So kita tulis sini 1 dengan 1.2 sifar. Okay, titik yang ni pula, titik yang ketiga dia adalah 1.22 dengan 1.65. Okey, lepas tu kita tandakan. Titik yang duduk atas dia akan jadi X2 Y2. Titik yang duduk bawah dia akan jadi X1 Y1. Okey, masuklah dalam rumus. Okay, kita masuk dalam rumus. Rumus kita Y2 tolak Y1, X2 tolak X1. So, kita punya Y2 adalah 1.65. So, sama dengan 1.65 tolak Y1 kita 1.2 sifar. Okey, perkan dengan X2 kita 1.22 tolak X1 kita 1 sifar. Okey, so jawapan last kita akan dapat. Okey, boleh tekan je terus kalkulator. Tapi jangan lupa buat kurungan sebab dia pecahan. Pecahan sangat sensitif. Pecahan perlukan kurungan. So, bahagi, kurungkan 1.22 tolak 1. Okey, so jawapannya adalah 45/22. Okey, ataupun titik perpuluhan dia 2.05. Okay, kalau tengok dalam buku teks, jawapannya adalah 31/16. So, bila 31/16 ni, kalau kita tukar dalam pecahan, dia masih akan dapat 2.05 juga. Okay, sama macam kita punya tadi, 2.05. Okay, yang ni adalah 2.05. Okay, kalau kita bundarkan dia. So, dia punya jarak dia just plus minus 0.05. Okay, which is okay lah sebenarnya untuk kecerunan ni. Sebab kecerunan ni biasanya dia akan lari plus minus sikit. Okey, soalan last kita adalah nilai Y apabila X sama dengan 1.21. So, kita kena pakai graf sebab dia nak graf.
1.21. Jadi di manakah 1.21? 1.2 di sini. 1.2, so 1.21 lebih kurang dekat sini lah. Gerakkan sikit aja supaya kita naikkan ke atas. Okey, cari nilai Y dia. So Y dia adalah dekat sini. Okey, iaitu 1.6. Okey, kalau kita tengok sini, nilai Y dia adalah 1.6. Okey, jadi kita terus letak jawapan Y sama dengan 1.6. Okey, sebab dia kata daripada graf, maksudnya awak tunjuk dekat graf macam mana awak cari nilai Y dia. So sini X, okey, 1.21, dekat sini 1.21, kemudian awak tunjukkan macam mana nilai X ini. Okey, bila kita buat satu garisan lurus, dia menyentuh kita punya garis lurus punya yang terbaik. Kemudian daripada situ kita cari nilai untuk Y. Jadi nilai untuk Y kita adalah 1.6. Okey, tunjuk benda ni. Sebab dia nak bukti yang awak tengok benda tu daripada graf, bukannya daripada persamaan. Okey, so dapatlah jawapan dia 1.6. Okey, so again kita akan dapat kita punya jawapan tak teli dengan buku teks. Buku teks bagi jawapan 5/7. Okey, sebab buku teks punya skala dia pakai 2 cm So dia graf dia akan jadi lebih condong, kita punya lebih tegak sebab kita punya skala 1 cm. Kita ikut soalan. Okey, so ni jawapan dia untuk soalan nombor 2, 6.5. Latih diri 6.5. Okey, kita bagi ke soalan yang seterusnya, iaitu latihan intensif 6.2. Soalan latihan intensif ni kat bawah aja, latih diri 6.5 tu, di muka surat yang sama. So cikgu lagi suka soalan ni sebab soalan ni lagi menunjukkan lebih berformat SPM. Okey, yang mana dia bagi dekat awak persamaan yang awalnya adalah persamaan tak linear dan disuruh awak buat bentuk linear, kemudian disuruh buat garis lurus punya yang terbaik. Memang exactly samalah macam soalan SPM. Okey, so kita baca soalan dulu. Dia kata jadual di bawah menunjukkan data yang menghubungkan pemboleh ubah X dan Y. So maksudnya kita dah ada clue paksi kat sini, paksi X, paksi Y oleh persamaan. Dia bagi persamaan. Okey, dia bagi persamaan Y sama dengan AX kuasa 3 tambah BX kuasa 2. Okey. And then dengan keadaan A dan B ialah pemalar. A dan B pemalar. Maksudnya ada kemungkinan A dan B itu satu adalah kecurunan dan satu lagi adalah pintasan Y. So kita tengok ini dia bagi kita punya jadual X dengan Y. Terus pergi ke soalan 2A. Dia suruh awak tukarkan persamaan tak linear kepada bentuk linear. So awak kena tukar kepada bentuk linear. Masalahnya adalah kita nak mencari idea bentuk linear macam mana yang dia nak. Okey, adakah kita kena hapuskan terus X kuasa 3? Okey, kalau kita hapuskan terus X kuasa 3, sini kita akan dapat B per X. Yang ni akan jadi A sahaja. Yang ni akan jadi Y per X kuasa 3. Adakah dia nak macam tu? Okey, tapi clue dia selalunya bila soalan macam ni, clue dia ada dekat soalan B. So apa yang soalan B tu bagi? Soalan B tu suruh plot graf. Nampak tak? Graf Y per X kuasa 2 melawan X. So dia dah bagi clue yang sangat obvious dekat sini, iaitu dia nak awak tukarkan. Okey, kita tengok Y sama dengan MX plus C ni adalah kita punya persamaan linear yang general. Okey, sekarang ni dia kata plot graf Y per X kuasa 2 melawan X. Maksudnya Y yang besar ni sekarang jadi Y per X kuasa 2 sama dengan M. X kita masih lagi X tambah C. So kita tengok dengan kita punya persamaan tak linear yang dibagi. Y per X kuasa 2. Ini Y saja. So just change. Jadikan dia Y per X kuasa 2. Maksudnya Y ini kita kena bahagikan dengan X kuasa 2. Betul tak? Baru dia jadi Y per X kuasa 2. So bila kita bahagikan Y dengan X kuasa 2, maksudnya semua kita kena bahagi dengan X kuasa 2. So kita cari idea sebenarnya daripada soalan B. Okay. So jawapannya kita buat Y sama dengan AX kuasa 3 tambah BX kuasa 2. And then kita nak jadikan per Y kuasa 2 kan. Jadi kita perkan semuanya dengan Y dengan X kuasa 2 per Y kuasa 2 pula benda lah cikgu. Per X kuasa 2.
So, sini AX kuasa 3 per X kuasa 2 tambah BX kuasa 2 per X kuasa 2. Okey. So, yang ini sama dah. Okey, ni dah sama dah dengan kita punya paksi Y yang kita kena plot kejap lagi. So, just tulis balik. Y sama dengan ya Allah, salah pula. Y per X kuasa 2. Okay, kemudian kita tengok yang sebelah dia pula. Ini X kuasa 3. Ini adalah X kuasa 2. Kalau kita ikutkan hukum indeks, bila asas sama dan dia adalah bahagi, maksudnya 3, okay, indeksnya kena ditolakkan dengan 2. So, 3 tolak 2, kita dapat X sahaja. So, di sini adalah A, X. Okay, and then tambah, yang ni senang lah. B, X kuasa 2 per X kuasa 2. So, terus mati X kuasa 2. Sebenarnya dia bukan mati. Istilah dia bukannya mati. Dia jadi 1 nilai dia. Okay, sebab bila X kuasa 2 per X kuasa 2, dia sama dengan X 2 tolak 2. Ikut hukum indeks. X 2 tolak 2 adalah X kuasa sifar. Sebab 2 tolak 2 sifar kan. Dan apa sahaja nombor asas yang diindekskan dengan sifar, nilainya adalah 1. Tak kisahlah apa nombor sekalipun. Itu ada dalam hukum indeks. So, nilai dia 1. Sebab itulah dia tinggal B saja. Sebab 1 darab B jadi B kan. Sebenarnya dia bukan mati tau. Sebab kita suka pakai istilah, oh sama je, pangkal-pangkal mati. Jadi bila benda tu je yang ada dan benda tu yang kita pangkal, itu time tu nanti kita confuse. Adakah nilai dia sifar atau jadi 1? Okay, jawapan dia jadi 1 sebab dia akan jadi indeks sifar. Bila indeks sifar, maksudnya nilainya adalah 1. Okay, yang tu awak boleh proven pakai kalkulator lah. Awak try lah buat 1 kuasa sifar, 2 kuasa sifar, semua akan dapat 1 nilai dia. Okay, 1 kuasa sifar kita dapat 1. Buatlah 5 kuasa sifar pun dapat 1. 56 kuasa sifar pun dapat 1. Itu maksud dia. Okay, so kita dah buat dia punya persamaan tak linear. Okay, ni kita punya jawapan yang last. Dah siap dah sebenarnya. Buat persamaan tak linear pula. Kita dah ubah persamaan tak linear daripada bentuk linear. So, inilah dia punya jawapan yang last. Y per X kuasa 2 sama dengan AX tambah B. Okay, so soalan B, dia suruh awak plot graph. Okay, senang je sebab kita dah ada dah ni. Y per X kuasa 2 tambah AX tambah B. So, kita dah terus boleh plot graph. Tapi kena ingat satu benda. Kita plot graph berdasarkan jadual. Dalam jadual kita dah ada belum Y per X kuasa 2? Tak ada kan? Bila tak ada, maksudnya awak kena buat. Okey, jap. Kita buat sama-sama dekat kata graph. Okey, so ini adalah persamaan linear kita yang kita baru je develop tadi. Kita kena plot graph. Okey, graph kita adalah graph Y per X kuasa 2 melawan X. So, nilai X dah ada dalam jadual. Jadi, kita salin je balik. Okey, so X kita tak ada masalah. Tapi untuk Y dalam soalan dibagi jadualnya untuk Y saja. Tapi bila dia suruh awak plot graph awak mesti Y per X kuasa 2. So, kita kena ubah daripada Y ini menjadi Y per X kuasa 2. Okey, so ni yang baru. Y per X kuasa 2. Jadi, macam mana nak buat? Awak masukkan nilai. Awak boleh buat rumus sebenarnya tau. Okay, awak buat shift alpha. Okay, awak buat alpha and then awak ambil huruf Y. Lepas tu awak perkan dengan, okay, awak ambil alpha, awak ambil X. Lepas tu awak buat kuasa 2. Okay, macam tu. And then awak tekan calculate. Bila tekan calculate, dia akan minta awak bagi nilai Y. So, awak masukkan nilai Y yang pertama iaitu 0.31. And then tekan calculate lagi. Tekan sama dengan, dia suruh awak masukkan nilai X pula. Okay, so X awak lah 0.5. And then awak sama dengan lagi, awak akan dapat jawapan yang pertama iaitu 31/25. Oleh sebab ini pecahan, so susah kita nak plot pecahan. So, kita tukar kepada perpuluhan. 1.24. Nak masuk nilai X dengan Y yang kedua, tekan calculate sekali lagi. Ubah nilai Y daripada 0.31 pada 2.05. Sama dengan, ubah nilai X jadi 1 sama dengan, dapat 41/20. Tukar kepada perpuluhan, dapat 2.05. Okay, next. Lagi sekali calculate. Okay, masukkan nilai Y 6.19. Okay, sama dengan nilai X
1.5. Okey, sama dengan, and then sama dengan dapat dalam perpuluhan 2.75. Okey, kita ambil 2 titik perpuluhan sebab selalunya ini je lah maksimum yang kita boleh plot dekat dalam graf. Kalau sampai ke 3, 4, 5 titik perpuluhan tak jumpa pun nilai dia dalam graf. Okey, dalam kita punya titik-titik graf ni. So useless lah sebenarnya. Okey, nak kira lagi, calculate lagi. Okey, tekan calculate lagi, masuk nilai y lagi 14 kan. Nilai y kita yang seterusnya 14 sama dengan, masuk nilai x dia 2 sama dengan, kita dapat 72 which is 3.5. Okey. Then next, kita masukkan lagi calculate. Okey, y kita 26.3. Then nilai x kita 2.5. Okey, dapat berapa? Kita dapat 4.21. Okey, 4.21. Okey, last sekali calculate lagi. Jangan tertekan sama dengan lagi tau, ataupun awak tekan AC. Nanti awak cancelkan semua rumus awak. Okey, so y kita yang terakhir adalah 45, and then sama dengan x kita 3 sama dengan, okey, sama dengan dapat 5. So 5 jawapan last sekali. Okey, 5 point sifar-sifar lah sebab 2 titik perpuluhan. So kena maintain 2 titik perpuluhan dia. 3.5 ni pun jadi 3.5 sifar. Okey, so kalau awak tak boleh buat dalam rumus, tak boleh pakai rumus, tiba-tiba rasa macam tak boleh nak develop rumus, lupa cikgu ajar macam mana nak buat rumus, awak boleh kira secara manual. Okay, kira secara manual, awak contoh-contohlah sikit. Y nya ambil sini 0.31 per 0.5 kuasa 2. Tu tekan kalkulator. 0.31 and then bahagi dengan dalam kurungan 0.5 kuasa 2. Tutup kurungan. Dapat jawapan kan sama. Okey. So jangan risaulah kalau tak tiba-tiba tak reti nak buat rumus kan. Sentiasa ada jalan penyelesaian dia. Don't worry. Yang penting buat. Okey, so kita dah siap. Bila soalan dia macam ni kan, dia suruh awak cari nilai yang baru. Maksudnya macam kita buat ni lah, kita dapat y per x kuasa 2. So always di sini akan ada satu markah untuk jadual. So buat jadual. Okey, mesti buat jadual. Akan ada satu markah kat situ. Dah set jadual. So kita tengok dia nak kita plot macam mana. Oh, menggunakan skala yang sesuai. So ikut suka hati kita lah nak buat skala macam mana. Dan oleh sebab kita punya nilai y per x kuasa 2 ni kita ambil 2 titik perpuluhan. So yang paling bagus sekali untuk kita buat adalah kita gunakan skala. Okay, paling tinggi dia berapa? 5. So 5 kalau sini 5 contohnya kan, sini kita punya paling atas y, iaitu y per x kuasa 2. Kemudian sini kita buat 5. Kalau di sini kita buat 4, okay, kita dapat tak 4.21. Kita kena consider benda tu. Okey, so sini 4. Kalau kita buat 4.21, so sini 4.1, 4.2, 4.21 kat sini. Okey, cuba kita kecilkan. Kita jadikan sini 4.5. 4.5. Bila sini 4.5, maksudnya sini adalah 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4 sifar. Kalau di sini pula dia akan jadi 4 sifar. So 4.1, 4.2, 4.3. Jadi sini 4.25. So di sini sikit akan jadi 4.21. Okey, so dia lebih precise lah orang kata. Okey, bila kita kecilkan dia punya skala. Okey, bila kita kena tentukan skala kita sendiri, kalau kita ambil jarak setiap senggatan kita 2 cm, so make sure dekat x tu pun 2 cm. Mesti sama senggatan dia punya jarak tau. Skala dia 2 cm kepada berapa unit. Ikut awak lah. Okey, so kita ambil 0.5 sebab lagi satu dia sesuai juga dengan x kita. 0.5, 1 point sifar, 1.5 dia menaik 0.5. So just nice lah. Okey, jadi kita akan buat yang tu. Kita akan sketch dulu. Sini akan jadi 3.5, sini jadi 3. Cikgu suka buat macam ni supaya nanti tak comot kita punya graf. So just sketch macam ni. Last sekali baru kita betulkan. So sifar kita kat sini. Bukan, ni sifar 0.5. So sifar kita kat bawah, paling bawah sekali. Okay, so sini 0.5, 1 point sifar, and then ya Allah, sini adalah 1.5, 2 point sifar, 2.5, 3. Okay, cantik. So muat lah dalam satu kertas graf.
Okey, oleh sebab skalanya adalah 0.5 dan cikgu nak cikgu punya graf nanti garis lurus penyuaian terbaik dia lebih precise. So cikgu decide untuk kekalkan sebagai 1 titik perpuluhan ikut paksi X. Sebab paksi X dia bagi kita 1 titik perpuluhan. So untuk Y per X kuasa 2 kita maintain dia punya 1 titik perpuluhan. So cikgu bundahkanlah daripada 1.24 ni jadi 1.2, 2.05 jadi 2.1, 2.75 jadi 2.8, and then 3.5 lah, 4.21 jadi 4.2 dan 5. Okey, so kalau dalam exam awak padam, awak cantikkanlah balik. Okey, next kita plot X 0.5 kepada 1.2. So lebih senang nak buat macam ni, 1, 2, so sini 1.2. Okey, untuk senggatan yang macam ni, okey, nampak macam tak berapa nak pasti kan, sebab jarak dia besar. Macam cikgu ajar kira tadi. Okey, kita ada 0.5 nombor dia yang pertama. So 0.5 awak bahagikan dengan, tengok sini ada 10 titik. So bila bahagi dengan 10, berapa awak dapat? 0.5 bahagi 10, awak dapat 0.05. Maksudnya jarak setiap satu kotak kecil adalah 0.05. So bila 1.05, maksudnya sini 1.1. 1.15, 1.2. Gitu. Okey. Next, X dengan 2.1. So X kita 1, 2.1 dekat sini. Okey, 1.5 dengan 2.8, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8. Okey, 2.2 dengan 3.5 dekat sini. 2.5 dengan 4.2, 4.1, 4.2 kat sini. Last sekali 3 dengan 5, 3 dengan 5. So dekat sini lah. Okey, so kita dah siap titik-titik kita. Kita akan buat garis lurus penyuaian terbaik. Okey, kalau tengok dekat sini kita punya garis lurus dia panjang tau. So siapa yang pakai pembaris pendek tu dia akan having difficulty sikit lah. Okey, so better standby pembaris panjang nak buat hukum linear ni. Okey, so kita try cari 3 titik. Okey, kalau siapa yang dah buat, dia akan dapati kita punya garis lurus ni dia tak boleh kena banyak titik. 1, 2, lepas tu tak kena yang bawah. Kalau kita ambil yang sini dengan yang sini, dia akan kena 1, 2. Tengok, ini pun tak kena. Kalau ni 3 serangkai ni kena. Yang di bawah ni pun yang akan ada 1 tak kena, 2 tak kena ke atas, 1 lagi dekat bawah. Okey, so sekejap. Ke sini 1, 2. Lagi banyak tak kena. Okey, so garis lurus yang terbaik cikgu bentuknya begini. Dia kena titik paling atas, titik nombor 5, nombor 6. Dan titik nombor 3 dan titik nombor 1. Okey, ada 3 titik lagi yang tak kena. Dia bertepatan dengan syarat yang pertama, which is kena 3 titik ataupun lebih. And then kalau kita tengok dia punya balancing dia, kat sini ada 1 titik kat bawah, ada 1 titik dekat atas, 1 lagi titik kat atas. Sebab kalau kita buat yang lain dia tak balance, dia jadi macam sini. Kalau kita gabungkan 3 titik yang ni, 1, 2, 3, 4. Boleh 4 titik lah. 1, 2, 3, 4. Ni kita ada 1 titik kat atas, 1 titik kat bawah. Cuba try ni. Okey, so bila kita buat yang macam tu, kita dapat macam ni. Okey, kita dapat 4 yang kena. 1, 2, 3, 4. 1 ke atas tak kena, 1 dekat bawah tak kena. So nice lah. Okey, 4 titik kena. Okey, kriteria yang pertama pas. Titik atas bawah yang tak kena seimbang, pas. And then pas pada dia punya y-intercept. Okey, so ni kita punya garis lurus yang terbaik. Obviously tak akan sama lah jawapan dengan belakang, sebab belakang punya jawapan y-intercept dia adalah 0.5. Kalau kita tengok y-intercept kita kat sini, tak dapat pun 0.5. Okey, tapi kalau ikut titik semua match.
Okay, next. Kita nak soalan seterusnya. Apa dia nak? Dia suruh kita lukis garis lurus punya yang terbaik. Okay, settle. And then daripada graf, cari nilai A dan B. Okay, so daripada graf A dan B. Okay, kalau kita tengok A dengan B ni, bila kita compare dengan Y sama dengan MX plus C, so B adalah y-intercept, pintasan Y, dan A adalah kecerunan. So, dia nak nilai A dan B saja. Okey, jadi nilai B adalah pintasan X. Kita tengok pintasan X kita kat sini. Okey, dia langgar titik di tengah-tengah ni. Jadi sini 0.5, 0.6, 0.7, 0.7. 0.6, 0.7, kita boleh kata ni 0.75, ni 75, ni 0.8. So 0.725 sebab dia kat tengah antara 0.5 dengan 0.7. So tengah-tengah dia adalah 0.75. Ni 0.75 tolak 0.7 bagi 2. Kita tambah balik dengan 0.7 hari. So kita dapat 0.725. Okey. So B kita sama dengan 0.725. Okey, A pula, sepatutnya cari A dulu. A pula, okey, A adalah kecerunan. Jadi bila kecerunan, kita keluarkan rumus kat sini, Y2 tolak Y1 perkan dengan X2 tolak X1. Okey, kita ambil daripada graf. Graf kita yang betul-betul fit adalah dekat titik. Okey, kita ambil titik mana? Pilih lah mana-mana titik sama je. So kita ambil yang tengah lah. Okay, kita ambil nombor 3 dan nombor 4. Awak pilih lah mana-mana titik yang kena pada awak punya garis lurus. Okey, so nombor 4 ni koordinat dia adalah 2 dengan 3.5. Yang ini koordinat dia adalah 1.5 dengan 2.8. Okey, so 2, 3.5 ni adalah X2, Y2 lain macam. Dengan X1, Y1. Okey, so masukkan dalam rumus. Y2 kita adalah 0.35 tolak Y1 adalah 2. Cikgu terbalik 3.5 lah, ya Allah. Kenapa cikgu buat 0.35? Tu sebelah. Salah pula. So 3.5 tolak Y1 2.8 and then perkan dengan X2 kita 2.0 tolak 1.5. Okey, so tekan kalkulator. Dalam kurungan 3.5 tolak 2.8 bahagi 2 tolak 1.5. Oops. So kita dapat 1.4. Okey, kita dapat A dia 1.4. Okey, sudah siap dah latihan intensif. Okey, untuk graf garis lurus punya yang terbaik ni, awak kena tahu satu benda, dia punya jawapan selalunya akan ada plus minus. Okey, so jangan risau bila awak buat dan awak punya jawapan tak sama dengan belakang. Okey, tak semestinya awak salah. Asalkan awak punya graf menepati kriteria, okey, match dengan apa yang dia nak, yang dimaksudkan dengan garis lurus punya yang terbaik, plotting awak betul, jadual awak betul. Okey, so dia tak akan ada masalah lah pada awak punya value untuk yang apa tu, nilai-nilai yang kita ambil daripada graf. Okey, so tu saja untuk video kali ni. So hopefully you got something. Okay, kita dah buat 2 graf. Kita dah tengok 2 bentuk graf garis lurus yang terbaik. So saya rasa yang video ni bermanfaat, mendatangkan manfaat pada dia. Jangan lupa macam biasa klik button subscribe, like dan share video cikgu. Okay, sekian, terima kasih, thank you.